Baik, jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, okey, kita ada kawalan secara insaniah. Ini manual lah. Insaniah ni bahasa English je kita panggil manual lah. Mungkin insaniah ni awak jarang dengar tapi bahasa English dia dipanggil sebagai manual, manually. Ni insaniah ni kita panggil manual lah. Secara automatik. Automatik ni dipanggil biasanya cut off lah. Biasanya cut off. Contoh awak masak air kan. Awak masak air, kita nak on dia, kita on secara manual lah. Tapi apa yang berlaku adalah apabila air ni masak which sampai ke 100°C, automatic dia cut off. Yang ni dia punya cut off. Yang ni automatically cut off. Kita tak tutup secara manual. Kalau zaman kita masak menggunakan say for example kita gunakan cerik masak atas dapur, kita kena buka api tu secara manual, secara insaniah. Bila air dah masak, cerik tu berbunyi whistling, kita kena tutup secara manual juga. Dia berbeza dengan electrical kettle ni. Kita cuma manually on saja. Tetapi dia automatically shut down ataupun shut off. Dia automatically. Jadi itu kawalan secara automatik. Kemudian contoh lagi ni. Okey, kawalan secara automatik ni periuk nasi. Periuk nasi ni kawal secara automatik. Still apabila kita nak masak, kita on dia secara manual. Kita on dia secara manual. Yang ni manual. Apabila dia masak, dan dia akan shut down automatically, dan dia akan pergi kepada mode keep warm. Yang ni adalah power receptable, live or neutral ni. Okay, ni tak apa, yang ni kejap lagi kita bincang. Kita bincang dekat sini dulu alat kawalan ni, kawalan secara insaniah. Okay. Dan kita nak mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik tu. Yang pertama, kita ada sumber elektrik, pergi melalui ke medium akan bawa sumber kepada beban. Okey, dan beban ni harus dikawal oleh unit kawalan, control unit yang secara insaniah ataupun secara automatik. Baik. Sumber ni kita dah bincang, is either boleh diperbaharui atau tidak boleh diperbaharui. Okey, yang dia boleh diperbaharui adalah air, cahaya matahari, ombak dan angin. Yang tak boleh diperbaharui, kita dah bincang, nuklear, gas asasti dan arang batu. Okey, medium ni dia macam highway yang menghubungkan sumber kepada beban. Okey, biasanya wire ataupun tidak berwire, bluetooth, radio wave, infrared. Kemudian infrared ni contoh dia macam remote aircon, remote TV. Tu infrared. Okey, beban menghasilkan kesan, contoh dia macam tadi kita bincang pasal kettle, kita bincang pasal apa nama ni, periuk nasi elektrik. Okey, baik. Jadi kawalan okey, beban ni ni contohlah lampu, streka dan sebagainya. Okey, dah kawalan ni kita nak kawal. Okey. Kalau lampu pun sebenarnya kita boleh kawal dia ada alat yang dipanggil dimmer. Dimmer, kalau kita pusing dia makin terang, pusing ke kiri dia makin malap. Dimmer. Dia panggil dimmer. Streka ni ialah kita kontrol haba. Okey. Baik. Dan kawalan secara pemutus litar iaitu switch on dan off. Manakala pengawal daripada segi suhu, dia bunyi, bunyi ni kontrol apa? Contoh dia TV lah ataupun radio, kita kontrol bunyi dia. Kontrol haba, water heater, lagi kita kontrol streka. Kalau suhu ni aircon, kipas. Baik. Jadi ini kita dah bincang macam mana electricity sampai ke rumah awak, daripada, kalau kita tengok sini, okey, daripada generator, jana kuasa elektrik pergi kepada transformer injak naik,
pergi ke yang ni kita panggil cable line. Cable line pencawang ni akan hantar terus. Sebelum masuk rumah awak, dia kena masuk dulu powerhouse ni. Kemudian dia pergi ke tiang elektrik. Sebelum masuk rumah awak, dia kena melalui, kita panggil ni sebagai transformer injak turun, step down transformer, baru masuk rumah awak. So this is how it went lah. Cuma dekat sini dekat pusat jana kuasa ni, okay, dia menggunakan jana kuasa dia menggunakan apa nama ni, fuel dia menggunakan fuel juga. That's why apabila harga minyak naik, harga elektrik akan naik, kerana dekat stesen jana kuasa ni menggunakan minyak untuk menggerakkan generator dia. Dia tak 100% menggunakan sistem yang boleh diperbarui. Baik, komersial yang macam cikgu cakap tadi, 11 kV tu dia berbeza dengan rumah lah untuk komersial. Sebab tu kalau harga dia berbeza. Rate kadar harga untuk elektrik rumah dan bangunan berbeza. Jadi elektrik yang lalu sepanjang-panjang line ni, sepanjang-panjang apa nama electrical line ni, kita panggil dia sebagai arus ulang alik. Okay. Kenapa? Kerana AU ni arus ulang alik, AT arus terus, AU ni arus ulang alik. Arus ulang alik ni dia boleh dinaikkan dan diturunkan. Guna kaedah apa? Transformer ni dia ada dekat luar rumah awak, dia tak ada dalam rumah. Transformer. Okay, penghantaran ni mesti dilakukan dalam watar tinggi untuk menenangkan nilai arus supaya dekat dalam kabel line ni tidak berlaku power loss. Dia bukan tak berlaku, dia ada power loss tapi kurang lah, minimizing the power loss. Sebab tu voltan dia kena tinggi. Yang ni dia akan ikut hukum, kita panggil dia hukum Newton law. Yang ni load ni beban. Beban lah, contoh awak punya TV ke apa ke. Jadi yang ni AC source ni kita panggil sebagai sumber arus. Apa nama, AC ni adalah AU, bahasa Melayu dia. AC ni alternate current. Bahasa Melayu AU, arus ulang alik. AC ni alternate current. Okay, AC ni, yang ni duduk dekat plug rumah awak tu, yang awak cucuk plug tu. Dia panggil switch socket kat sini. Okay, semua arus dalam rumah dia berbentuk arus ulang alik, tetapi load menggunakan arus terus. Jadi apabila kita cucuk dekat sini, current ni akan masuk dalam ni. Dekat dalam ni akan ada apa nama ni, kapasitor dan transistor lah, untuk menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Itu kaedah dia. Dia simple lah. Macam kita punya telefon kita arus terus, tapi charger kita arus ulang alik. Jadi dekat dalam tu ada apa nama ni, kita punya charger tu dia ada alat untuk menukarkan arus ulang alik ni menjadi arus terus. That's why kalau kita charge guna power bank boleh. Sebab power bank arus terus. Power bank tu kalau kita charge terus masuk dalam telefon kita. Jadi similarly dekat sini. Okay, that's why daripada arus terus ni, dekat plug charger kita tu, dia ada alat yang namakan kapasitor. Dia tukar arus terus menjadi arus ulang alik. Dia tukar arus ulang alik kepada arus terus, baru masuk dalam kita punya telefon. Seperti that's how it is lah. Okay, yang ni kita panggil sebagai arus ulang alik. Arus ulang alik kenapa? Yang ni arus ni positif. Maksud dia dekat sini arus ni menyala, dekat sini arus ni terputus. Arus ni menyala, arus ni terputus. So kalau tak ada alat medium ataupun alat untuk menukarkan arus ulang alik ni kepada arus terus, rumah awak akan jadi macam ni. Lampu rumah awak akan jadi menyala, padam, menyala, padam. Macam tu lah. Tapi kat rumah awak kan menyala, ya kan? That's why dia akan ada satu alat yang menukarkan arus ulang alik ni kepada arus terus. Kalau tak, rumah awak akan jadi macam rumah cerita Amityville horror tu lah. Menyala, padam, menyala, padam. Tulang pula seorang-seorang kat rumah tu kan. Mesti ingat benda lain lah. Dia menyala, dia padam. Dia menyala, dia padam. Ataupun awak charge telefon awak kan.
charge masuk, lepas tu tak masuk, lepas tu masuk, tak masuk. Macam tu lah basically. Okay, ada soalan? Baik, kemudian kita terus. Okay, sumber tenaga. Yang ni arus terus AT. Arus terus. Bahasa Melayu, bahasa English dia panggil DC, direct current. Direct current. Kenapa direct current? Sebab dia mengalir satu arah saja. Kalau kita tengok sini tadi, dia mengalir dua arah. Dia mengalir positif, negatif, positif, negatif, kan? Kalau arus terus ni, dia mengalir satu arah saja. Daripada positif ni terus ke negatif. Positif pergi dekat bulb, pergi ke terminal negatif, dan bulb ni akan menyala. Similarly macam ni lah. Positif pergi ke bulb, dia tak menyala lagi, kerana dia perlu return. Dia return dekat negatif terminal. Yang ni barulah complete circuit. Dia panggil sebagai lita lengkap. Apabila lita lengkap, bulb ni akan menyala. Bulb akan menyala. Okey. Kemudian bateri ni sel solar, dynamo jenis commutator ni. Basically commutator ni adalah apa nama ni, kalau awak tengok portable ni kan, portable speaker kan, yang kat sekolah pakai tu kan, portable speaker kat dalam tu dia tak pakai bateri, dia pakai commutator. Commutator sebab tu dia boleh charge balik. So bateri, basically commutator dengan bateri ni dia macam benda yang sama lah, but then dia sedikit lain lah, sedikit lain. Okay. Jadi arus terus ni kita tengok kan, dia mengalir je. Dia sebab kalau awak pasang lampu kan, lampu terpasang, ataupun handphone awak charge, dia charge saja. Dia bukannya macam tadi kan, charge tak charge, charge tak charge. Ataupun lampu awak kan menyala, tak menyala, menyala balik, lepas tu tak menyala. Yang ni arus terus. Kerana semua load, semua beban menggunakan arus terus. Tetapi dekat switch socket kita, arus dia panggil arus ulang alik. Tapi ada alat dia. That's why kalau awak charger laptop awak, akan ada satu benda macam petak sikit kan, plug, lepas tu ada satu benda petak tu, dia panggil adapter. Adapter tu yang menukarkan arus ulang alik kepada arus terus, baru masuk ke dalam laptop awak, charging. Sama juga awak punya charger telefon, dekat dalam tu ada adapter lah, dia panggil adapter ni yang menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. That's why bila awak charge bateri awak, dia charging je. Charging je. Okay, apa beza arus ulang alik dan arus terus? Arus ulang alik ni macam ni lah, dia label arusnya. Kemudian dari segi pelabelan, kita labelkan ulang alik ni AU ataupun AC, arus terus AT ataupun DC, direct current. DC tu direct current. English dia sebut sebagai DC lah. Dia sebut sebagai DC. Yang ni AC, alternate current. So basically jangan pening lah kadang AU ke kadang AC, apa beza dia sama. AU ni bahasa Melayu, AC ni bahasa English. AT ni bahasa Melayu, DC ni bahasa English. Okay, dari segi sizing, of course size ulang alik memang besar lah, manakala arus ulang alik ni saiz kecil. Harga basically mahal. Basically mahal, yang ni murah. Operasi yang ni berterusan. Jangka masa pendek ni sebab dia habis kan, bateri sekejap je dah habis dah. Cuma keselamatan dia bahayalah, kerana penggunaan tenaga dia tinggi. Lepas tu yang ni kurang bahaya sebab penggunaan tenaga dia rendah. Contoh macam ni lah, kipas shielding menggunakan arus ulang alik. Yang ni lampu pijar ni, yang ni semua menggunakan bateri. Bateri ni jadi arus terus lah. Reka bentuk detail elektrik mengenai susunan komponen atau peranti untuk melakukan sesuatu tugas yang dikehendaki dengan kriteria seperti selamat, kemas, cekap, kos yang rendah dan berkualiti. So basically, kalau nak dapat semua benda ni kan, dengan kos yang rendah, benda tu agak, dan berkualiti pula kan, dia agak
dia agak sukar lah. Biasanya kita kena korbankan satu. Nak selamat kemas cekap, kos dia memang tinggi lah. Nak kos rendah dan berkualiti, probably kalau nak kos rendah, probably dia kualiti dia kurang, kan? Dia macam tu lah. Jadi awak pun faham konsep ni kan. Beli barang yang mahal biasanya kualiti dia tinggi. Beli barang yang kurang mahal biasanya kualiti dia tidak tinggi. Okay, kemudian kita terus reka bentuk litar dalam peralatan elektrik kebiasaannya dibina berdasarkan 3 aspek, iaitu keselamatan, kedudukan peranti dan litar, dan sambungan litar. So basically inilah kaedah macam mana awak nak ataupun distributor ataupun pengilang nak menghilangkan barang, nak membuat barang, dia aspek yang harus diketahui adalah isi keselamatan dia, kedudukan peranti dan litar dia, dan sambungan litar. Okey, basically benda ni kita akan tengok lah. Okey, contoh macam ni kan. Okey, ini apa? Yang ni bawah periuk elektrik sebenarnya. Periuk elektrik tadi tu, kita buka bawah ada bentuk macam ni lah. Bentuk dia macam ni. Okey, jadi keselamatan, okey, dia ada cut off Okey, kenapa keselamatan ni penting? Sebab kita tak nak berlaku litar pintas ataupun meletup kan. Yang ni nampak ni. Yang ni ada insulating. Dia letakkan penebat dekat sini. Penebat elektrik. Yang tebal lah. Dekat warna putih ni. Okey. Itu dari segi bahan. Kemudian dari segi kedudukan, dia duduk bawah dan dekat ni dia tutup supaya tangan tak boleh masuk lah. Kalau kita buka kat sini lah. Okey, dan kita tak nak dia terdedah. Kena air ke, kena apa kan. Tak nak dia terdedah, dan dia tutup dengan kemas lah. Kita tutup dengan kemas. Kita tak nak cicak pun masuk dalam tu, lipas masuk kan. Dia tutup dekat bawah. Kedudukannya dekat bawah dan tertutup. Jadi tangan tak boleh masuk. Jadi dekat sini lah. Dekat sini ada dah alat pemutus dia apa semua lah. Dekat sini Okay. Ciri-ciri ni penting sebab apa? Kita nak mengelakkan daripada renjatan elektrik yang boleh membawa maut. Yang ni contoh. Okay. So dekat sini lah, kalau kita tengok sini main body dia. Okay. Dekat dalam dia inner cooking. Dan kalau kita tengok inner cooking ni panas kan, tapi kat luar kita tak rasa panas pun, sebab dia insulated. Insulated. Kemudian dekat sini program menu. Ni periuk nozzle lah ni. Periuk nozzle yang mana dia ada menu nak masak kan. Kalau conventional periuk nasi tu on dengan off je. Yang ni ada menu dia kan. Nak masak sup ke, nak masak nasi ayam ke, nasi daging ke, nasi Arab ke, dia ada lah kat sini dia punya menu Kalau periuk nasi biasa harga RM70-80 je. Nozzle harga sampai RM1000 kan. Macam tu lah. Okay. Yang ni inner cooking pan dia. Yang bawah ni heating plate. Cooking pan ni dipanaskan oleh heating plate. Heating plate ni. Yang ni thermal sensing device dia. Yang mana kalau kita control kat sini kan. Contoh kalau masak nasi, mungkinlah thermal dia sekian-sekian. Kalau masak sup, thermal dia sekian-sekian. Yang ni akan control darjah kepanasan heating plate tu. Okay. Dekat bawah dia yang ni kita tengok lah, ada heating element dia. Dia switch ni yang on dan off dia. Thermistor ni dia akan control. Dia akan control cut off, apa nama ni, cut off elektrik tu, thermistor ni. Ni temperature switch dan thermal fuse. So basically tak ada benda yang awak nak faham terlalu mendalam sangat kat sini. At least kita kena faham. Kita perlukan switch, ada heating element, ada thermistor, magnetic temperature switch dan thermal fuse. Fuse ni pemutus dia lah.
kedudukan ni. Okey. Reka bentuk kedudukan peranti-peranti seperti sensor tekanan, sensor suhu, elemen pemandas. Okey, diletakkan bersama dengan letak elektrik. Reka bentuk seperti ini bertujuan untuk penjimatan ruang. Diletak semua kat bawah, jadi ruang tu jimat. Okey, di samping juga letak okey, selain menekankan aspek keselamatan, kita dah bincang tadi, bila letak dekat bawah, tutup, cover, okey, tangan tak boleh nak akses dengan suka-suka hati. Jadi tu aspek keselamatan dia. Okay, di samping itu juga letak elektrik pneumatik kelihatan kemas dan menarik susunannya. Okay, ni penting supaya benda tu cantik lah. Kita tak naklah beli barang yang wire bersepah-sepah kan. Selain tak selamat, dia juga tak cantik kan. Jadi untuk commercialize lah, untuk commercialkan benda tu. Okay, kalau kita tengok kat sini, reka bentuk sambungan elektrik pada komponen atau peranti disusun mengikut suatu tugas yang dikehendaki. Okey, contohnya susunan reka bentuk sambungan litar pada periuk nasi elektrik yang menekankan ciri selamat, cekap, kemas dan berkualiti. Okey. Jadi ada beberapa jenis litar sambungan ya. Okey, litar tertutup, litar terbuka, litar pintas. Ni bahayalah. Litar pintas tak semestinya boleh meletupkan rumah. Litar pintas ni ada kaedah dia Okey. Litar salah ketuban, litar bocor ke bumi dan litar bypass. Nanti kita tengok satu persatu apa benda. Okey, apa benda masuk semua litar-litar ni. Okey. Ini sambungan litar Ni sambungan litar yang paling basic lah. Okey, ni litar terbuka, bulb tak menyala. Bila switch ditutup, switch dibuka. Okey, kalau switch dibuka, litar akan tertutup. Jadi litar ni jadi litar lengkap, maka dia akan menyala. Jadi okey, yang switch terbuka ni kita panggil litar buka. Switch terbuka ni kita panggil litar buka. Ni switch tengah terbuka kan, kita panggil litar buka. Okey, litar terbuka ni dia tak akan menghasilkan kitaran lengkap. Jadi arus tak mengalir lengkap, dia terputus. Litar ni macam jambatan lah. Macam contoh kan, awak nak pergi ke Pulau Pinang kan. Kalau jambatan tak ada, awak tak sampai lah. Jambatan kena ada. Ataupun kat Terengganu, jambatan angkat tu kan. Bila jambatan tu diangkat, awak pun tak boleh melalui sebelah, tak boleh nak sampai kat bulb ni. Bila jambatan tu turun, barulah elektrik boleh lalu dan sampai kat bulb. Bila elektrik sampai kat bulb, barulah dia akan menghasilkan cahaya. Ni tutup. Jadi jangan confuse lah. Litar tutup tu maksud dia switch dibuka, switch on. Switch on adalah litar tutup, switch off adalah litar buka. Litar terbuka tu sebab litar tu basically literally terbuka macam ni, dia tak tertutup. Jadi cikgu ulang boleh. Switch on adalah litar tertutup, switch off adalah litar terbuka. Jangan confuse pula. Orang ingat litar tutup ni tutup switch. Tak. Litar tertutup ni switch on. Switch on. Litar terbuka ni switch off. Bila switch off, mentor tak menyala lah. Kerana switch dibuka. Litar buka, switch dibuka. Basically benda ni pun kadang-kadang memeningkan budak. Switch buka dia ingat switch on. Switch buka ni sebenarnya switch off. Switch tutup ni switch on. Sebab tu cikgu guna bahasa Inggeris lah, senang. Litar tertutup ni switch on, litar terbuka ni switch off. Basically macam tu lah. Jadi kaedah dia bukan tengok switch tu, kaedah dia tengok litar. Kalau litar tu tertutup, maksudnya dia lengkap. Kalau litar tu terbuka, maksudnya something tak cukup lah. Macam ni litar terbuka. Macam ni lah kaedah dia macam ni. Bila lever ni pergi sebelah sana, dia jadi switch off. Sebab elektrik tak boleh masuk, elektrik terberhenti kat sini je. Bila dia pusing ke sini, elektrik ni boleh pergi sini, lalu ke sebelah, masuk ke negatif bateri, maka mentor ni akan menyala. Sebab elektrik bergerak daripada positif ni, positif pergi ke mentol, lampu masih tak menyala pergi dekat switch, dia kena tengok switch on ke switch off. Yang ni switch on. Bila switch on, dia laju dekat switch ni, pergi dekat terminal sebelah dia, turun sini,
lalu pergi ke negatif, maka dia menghasilkan litar tertutup. Kerana litar ni basically tertutup. Bila litar tertutup, dia akan switch on dan lampu akan menyala. Okey, yang ni litar terbuka. Okey, yang ni litar terbuka. Okey, basically kat sini elektrik lalu ke mentol, pergi ke switch. Kalau tengok, dah, ni jabatan angkat. Litar tu terbuka. Dan dia tak boleh pergi sebelah. Dia tak boleh nak balik kepada negatif terminal. Jadi elektrik positif terminal, positif elektrik ni akan sampai kat sini je. Dia akan terberhenti. Bila terberhenti ni litar terbuka. Litar terbuka ataupun switch off. Jadi lampu pun tak menyala. Macam tu je lah. Dia sampai kat sini je. Sampai kat sini. Okay. Yang ni litar pintas. Litar pintas ni bahaya lah. Sebab litar pintas boleh menyebabkan kebakaran. Biasa rumah-rumah yang terbakar, rumah yang meletup, kereta terbakar, semuanya litar pintas. Litar pintas yang mana positif wire akan sentuh dengan negatif wire. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, bateri dia face positif ni dengan face negatif ni dia bersentuh. Dia boleh menyebabkan litar pintas. Yang ni litar pintas boleh menyebabkan meletup. Okey. Baik. Jadi cikgu rasa sampai situ je untuk hari ni.